Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sekejap. Okey, boleh nampak tak? Boleh? Ya, nampak? Okey. Okey, jadi masing-masing dah sedia ke nak belajar ini? Dah. Lah, sebelum kita start, kita baca doa sebelum belajar dulu. Okey, bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma ftah alaina alaina min fawaihi wa alaina min fadaihi rahmatika ya arhamar Amin. Okey. Sebelum kita start kepada topik kita yang kita nak belajar hari ini, kita baca dulu Asmaul Husna. Boleh? Boleh. Baca sama-sama ya. Okey. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
Alhamdulillah. Jadi kita dah sama-sama baca dan dengar Asmaul Husna. Jadi sekarang ni kita teruskan kepada pembelajaran kita hari ini. Berkenaan dengan adab. Adab apa ni? Adab menghidang makanan. Adab menghidang makanan. Nanti kan, bila nak raya kan, ataupun masa awak nak berbuka ke, kan kita kena hidang makanan, betul? Kita kena hidang makanan dekat siapa? Keluarga. Dekat siapa? Dekat keluarga. Lagi dekat siapa lagi? Kat tetamu. Betul? Kat kawan. Kawan. Kawan-kawan. Jadi kita Kawan. panggil siapa tu? Yang datang rumah kita tu kita panggil sebagai tetamu. Betul? Jadi untuk hari ini jadi untuk hari ini kita belajar tentang adab menghidang makanan. Apa yang kita perlu buat, apa yang kita jangan buat. Jadi kita kena tahu. Okey, jadi sekarang ni awak dengar dulu ya. Okey. Pertama sekali, hidangan yang teratur. Makanan perlu dihidang supaya kita dapat menjamu selera beramai-ramai seisi keluarga. Okey, cuba seorang baca yang bawah ni. Kita hendaklah menghidang makanan dengan beradab supaya makanan yang menambahkan kesihatan tubuh badan. Jadi semua baca kan. Tak seorang je wakil, jadi semua baca, tak apalah. Okey, jadi kat sini dia kata makanan tu kita kena hidang supaya kita dapat jamu selera. Ramai-ramai, makan ramai-ramai dengan seisi keluarga kita. Betul. Jadi kita hendaklah menghidang makanan dengan teratur, letak elok-elok, susun betul-betul dan beradab supaya makanan yang kita makan tu diberkati Allah dan tambahkan lagi lah kesihatan tubuh badan kita. Okey, apa antara adab menghidang makanan? Okey, yang pertama, mengelap pinggan mangkuk sebelum digunakan. Jadi sebelum kita nak hidang makanan dekat keluarga kita ke atau tetamu ke ataupun kawan kita atau siapa-siapalah. Kalau kita nak hidang makanan, pertama sekali kita kena lap dulu pinggan mangkuk kita, cawan, apa lagi peralatan yang kita guna? Apa lagi? Sudu lagi? Apa lagi? Kalau kita nak hidang makanan, apa yang perlu ada atas meja? Gelas. Gelas. Jadi kita kena lap dululah. Mungkin kalau kita tak tahu kan. Maksudnya peralatan tu kita kena lap dulu. Okey, yang kedua, tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Janganlah kita guna pinggan mangkuk yang pinggan kaca kan. Pinggan yang retak, jangan guna yang tu, bahaya. Okey, yang ketiga, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Janganlah kita guna pinggan yang kotor ataupun pinggan yang macam dari, awak ada tak perabot dekat rumah awak? Perabot yang mana pinggan tu awak guna jarang-jarang? Ada? Jadi setiap kali kita nak hidang makanan, kita kena guna pinggan yang bersih. Sebab tu kita kena lap dulu. Kalau kita tak basuh lagi, kita kena basuh dulu. Lepas basuh baru kita lap. Jadi kena guna pinggan yang bersih lah. Takkanlah kita nak hidang makanan dekat orang tapi kita bagi yang kotor, yang ada macam minyak-minyak ke kan. Ada minyak-minyak kat tepi pinggan tu, boleh tak macam tu? Jadi kita nak hidang makanan, lepas tu dekat pinggan tu ada minyak masak ataupun minyak bekas makanan semalam. Lepas tu awak nak hidang dekat ibu awak, boleh ke macam tu? Boleh tak? Tak boleh. Jadi kena guna yang bersih lah. Okey, yang keempat, menyusun dengan kemas. Jadi kita kena susunlah dulu. Okey, pinggan dekat mana, gelas dekat mana, susun elok-elok. Jangan terabu. Okey, yang kelima, menyediakan peralatan yang mencukupi. Contohnya sudu, garfu dan lain-lain. Kalau contoh awak nak makan sup, perlu ada apa? Sudu. Nak makan sup. Sudu dengan? Sudu. Piring untuk alas. Janganlah pula macam awak nak makan sup tapi awak tak ada sudu. Macam mana awak nak makan? Takkanlah awak nak hirup daripada mangkuk. Boleh tak macam tu?
Beradab ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Jadi beradab ke tidak? Tak beradab lah macam tu. Sebab tu kita kena sediakan peralatan tu secukupnya. Kena ada sudu, ada garfu. Kalau kata kita makan mi, kita kena ada apa? Angkut, suku. Nak ambil mi tu, boleh ke kita ambil dengan tangan je? Tak boleh. Tak boleh. Kita kena ada penyepit, betul? Nanti kotor. Sebab kita bukan kita seorang je makan, orang lain pun kita makan juga sekali kan. Jadi kita kena ada alat-alat yang cukup lah. Okey. Yang last sekali, makanan hendaklah disediakan dengan segera. Janganlah kita lambat-lambat. Makanan dah lama siap, tapi kita melengah-lengahkan. Okey, ni antara adab lah. Adab menghidang makanan. Okey, seterusnya. Cara mengelakkan makanan tercemar. Okey, makanan tercemar tu kita... Contohnya macam mana? Pernah tak awak pernah kena cirit berit ke? Pernah tak? Pernah. Pernah. Okey, disebabkan makanan tercemar lah. Saya pernah masa saya demam. Jadi mungkin ada silap kita termakan. Termakan makanan yang tercemar. Okey, jadi macam mana cara kita untuk elakkan daripada kita termakan makanan macam tu? Okey, yang pertama, pastikan dapur kita sentiasa bersih. Tak adalah macam dekat dapur tu kotor dengan sampahnya, lepas tu kita nak masak lagi kat situ kan. Okey. Yang kedua, sumber makanan tu mestilah yang segar-segar. Yang fresh. Betul. Jangan makan yang macam orang kata ikan tu yang 3 tahun lepas. Contoh ada lagi dalam peti tu tahun lepas ke, awak pun guna. Awak tak tahu makanan tu dah basi ke atau makanan lain lah. Dah basi ke, dah tak elok. Jadi sumber makanan tu perlulah yang segar. Yang ketiga, gunakan alatan dapur yang dicuci. Sama juga macam contohnya nak masak. Kita nak buat mi goreng. Kita kena ada apa? Kuali. Kita kena ada apa lagi? Sudip. Betul? Jadi ada air, sup. Kalau kita nak buat sup, kita kena ada periuk. Betul? Jadi alat-alat yang kita gunakan tu kita kena cuci dulu. Cuci dulu baru kita guna. Selepas kita guna, kita kena cuci balik. Okey, yang keempat, tangan selalu dicuci. Setiap kali kita nak makan, nak sediakan makanan untuk orang, nak hidangkan makanan untuk orang, tangan kena sentiasa bersih lah. Nak makan pun kena tangan kena cuci. Bersih. Betul. Jadi kita kena cuci dulu cuci dulu tangan kita elok-elok, barulah kita makan. Jangan macam contoh, okey tadi awak bermain dekat luar kan, main bola ke, main apa-apa dekat luar lah. Lepas tu, ibu awak panggil. Okey, jom adik, jom kita makan. Awak tak basuh tangan awak. Contoh nak buka puasa kan. Lepas ni ibu panggil, cepat adik, jom dah nak buka puasa ni. Tapi tangan awak tak basuh lagi. Boleh tak terus makan macam tu? Tak boleh. Jadi kena basuh elok-elok dulu. Betul, nanti sakit perut. Macam mana? Boleh. Sebab kita tak tahu. Dekat tangan kita mungkin ada apa? Kuman. Kuman. Jadi Ada tangan tu kena bersih. Macam benda. Ada apa? Nanti kita suruh Ada orang. tanah. Betul, depa punya perut sakit. Nanti sakit perut. Lepas tu Ada mungkin tanah. ada tanah ke kan? Macam awak main dekat pasir. Ada rumput. Ada Ya, rumput. bukan kita seorang je makan. Betul. Nanti cedek berit. Lepas tu awak pun katalah mulalah aduh sakit perut. Rupanya tak basuh tangan. Jadi kena basuh tangan dulu. Okey. Yang kelima apa ni? Gunakan kain lap yang bersih. Okey, kalau awak nak lap, nak pinggan mangkuk, nak lap meja, boleh tak awak guna kain yang sama untuk awak lap meja dengan lap pinggan mangkuk? Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa? Kotorlah mesut. Tak boleh. Nanti kuman tu berpindah, betul. Maksudnya awak nak lap pinggan mangkuk. Lepas tu awak gunakan kain yang sama untuk lap pula meja. Lepas tu awak lap balik pinggan. Tak boleh macam tu. Kena guna kain lain. Betul, kain yang lain. Maksudnya ni kain untuk lap meja, ni kain untuk lap pinggan. Macam tu. Guna yang bersih lah, jangan pula awak pergi ambil kain buruk. Pergi ambil kain buruk, awak lap pinggan. Lepas tu bagi orang makan, boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Kotor. Okey, seterusnya. Faedah menyediakan makanan dengan betul.
Okey, bila kita sediakan makanan dengan cara yang betul, dengan bersih, apa? Yang pertama, menjaga kebersihan makanan. Makanan tu sentiasa bersih lah. Yang kedua, tidak dihinggapi apa? Penyakit. Yang ketiga, menjaga maruah dan kehormatan tuan rumah. Kita nanti kan bila raya kan, kita jadi tuan rumah. Lepas tu kawan kita datang, dia sebagai tetamu. Jadi bila kita sediakan makanan dengan cara yang betul, dengan bersih, jadi menjagalah maruah kita, kehormatan kita sebagai tuan rumah. Yang keempat, tidak tercedera semasa makan. Sebab apa dia kata macam ni? Sebab apa? Tercekik. Tercekik. Kan tadi kan kita ada beritahu jangan guna pinggan mangkuk yang pecah ke yang sumbing ke kan. Maksudnya kena guna pinggan yang elok lah. Jangan guna yang retak. Kalau tidak, contoh awak minum guna gelas tu kan. Tiba-tiba tercedera dekat bibir macam mana. Jadi jangan guna pinggan ke mangkuk ke gelas ke yang retak. Okey, seterusnya memberi keselesaan kepada tetamu. Jadi bila kawan-kawan awak kan nanti saudara mara awak datang raya, dia pun okey kata bagusnya Damia ni. Bagusnya Damia. Susun elok-elok je makanan atas meja. Macam kuih raya kan sama juga. Kena susun elok-elok lah. Kena bekas tu pun kena bersihkan dulu sebelum kita letak kuih. Sebab apa? Sebab bekas kuih raya tu kita guna berapa kali? Kita guna selalu ke sebelum ni? Biasanya kita guna masa hari raya je kan. Jadi kita kena cuci dulu. Bersih dulu. Cuci dulu bekas kuih raya. Lepas tu kita lap. Barulah kita letak kuih. Okey, perkara yang perlu dijauhi semasa menghidang makanan. Maksud dekat sini, kita jangan buat benda ni. Okey, yang pertama, cuba seorang baca. Boleh tak? Wakil seorang. Menyediakan. Yang lain dengar. Okey, awak Yang lain dengar. Seorang je baca. Nanti orang lain pula. Okey, baca start daripada sini. Mengangkat makanan. Dekat mana? Perkara yang perlu dijauhi ni start dengan mengangkat makanan. Sebelah kanan. Yang ni. Boleh? Mengangkat makanan sebelum selesai makanan. Selesai makan. Okey, yang kedua menggunakan Menggunakan mangkuk yang betul. jadi tak bolehlah benda ni, kita kena jauhi. Jangan buat benda ni. Empat ni. Yang ketiga melambatkan Penyediaan makanan. jangan lambat-lambatkan, kena cepat-cepatlah. Yang keempat menyediakan Yang tidak mencukupi. jadi kita penyediaan makanan. okey, yang empat perkara ni yang awak tengok sekarang ni, okey, perkara-perkara ni kita kena jauhi. Jangan buat benda ni. Okey, jangan sediakan makanan tak cukup. Kalau katakan contoh kawan awak datang, dia kata, okey, Kasih, hari ni kita orang nak pergi rumah Kasih ni raya. Raya kedua nantilah nak pergi. Kita orang ada dah 5 orang. Tapi Kasih sediakan makanan untuk 3 orang je, cukup tak? Kawan awak nak bagi 5 orang tapi 3 orang je awak sediakan makanan. Tak cukup. Jadi tak boleh macam tu. Kita kena sediakan secukupnya lah. Okey, ni hikmah. Macam Menjaga adab orang menghidangkan makanan. Apa? Hikmah. Yang seterusnya hikmah. Hikmah menjaga adab menghidang makanan. Okey, bila kita jaga adab semasa menghidang makanan, apa yang kita dapat? Yang pertama, Amalan hidup yang sihat. okey, yang kedua, Dicontohi oleh masyarakat. yang ketiga, Menjadi seorang yang berdisiplin dan menjaga kebersihan. okey, yang keempat, Murah rezeki. yang kelima. Rezeki diberkati Allah. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi kat sini antara hikmah dia lah. 5 hikmah kita nampak kat sini kan. Hikmah bila kita beradab semasa menghidang makanan. Jadi bila kita sediakan makanan yang bersih, jadi kita pun akan amalkanlah gaya hidup yang sihat. Orang pun akan contohi kita. Okey, bagusnya awak.
Hari tu saya pergi rumah awak kan. Awak hidang elok macam tu. Murah rezeki. Okey. Seterusnya. Okey. Akibat tidak menjaga adab menghidang makanan. Okey, kalau kita tak menjaga adab, apa kesan dia? Okey, apa akibatnya? Yang pertama, makanan dihinggapi penyakit. Makanan tercemar, senang dihinggapi penyakit. Yang ketiga, tetamu Tidak selesa. tidak selesa. Yang keempat, Kesihatan diri tidak terjamin. okey betul. Yang kelima, Mengabaikan Tuan rumah. mengaibkan tuan rumah. Apa maksud mengaibkan tuan rumah ni? Mengaibkan tu maksudnya memalukan tuan rumah. buat tak sihatkan tuan rumah itu. Kalau contoh awak hidangkan makanan dekat kawan awak, lepas tu awak guna pinggan yang kotor. Lepas tu kawan awak kata, tak apalah, tak jadilah pergi rumah dia sebab hari tu kan saya pergi rumah dia. Dia bagi pinggan kotor dekat saya. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Betul? Betul. Okey. Betul. Okey, jadi kita terus masuk kepada latihan. Okey, dah sedia ke? Dah. Dah. Yeah. Okey. Kejap. Okey, yang pertama, pilih dan bulatkan jawapan yang betul. Awak bagi tahu tanda. Tak ada. Okey, jap. Okey, kita hendaklah menghidang makanan dengan apa? Dan beradab. Teratur. Okey, seterusnya. Hidangan makanan yang bersih akan apa? Kesihatan tubuh badan. Akan menambahkan ke? Mengurangkan ke? Ataupun menjatuhkan? Menambahkan kesihatan tubuh badan. Okey. Yang ketiga. Makanan yang dimakan akan oleh Allah jika kita menjaga adab menghidang makanan. Diberkati. Okey, pandai. Diberkati. Okey. Seterusnya. Yang kedua. Suaikan pernyataan di bawah. Yang pertama, tengok kat sebelah kiri ni. Kita suaikan dengan sebelah kanan. Okey, yang pertama. Jangan gunakan pinggan mangkuk. Yang Apa? yang Okey, jangan gunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Okey, yang kedua, gunakan pinggan mangkuk yang bersih pandai, yang bersih dan suci. Pinggan tu kena sentiasa bersih. Kalau ada kotor ke apa, kita kena cuci dulu. Baru kita guna. Okey, yang ketiga, kita mesti menjaga kebersihan. Mana? Kami pemakanan yang bersih dan sihat. Yang bersih dan sihat. Kita mesti menjaga kebersihan. Waktu menghidang makanan. Sewaktu menghidang makanan. Kena sentiasa bersih. Yang keempat, meja makan yang bersih. Menjamin bersih dan sihat. Betul. Jadi bila meja makan kita sentiasa bersih, kita lap, kita guna pinggan mangkuk yang bersih, akan menjaminlah pemakanan yang bersih dan sihat. Maksudnya kita akan terhindar daripada apa? Tadi sakit perut, syirik-birik, lagi apa lagi? Penyakit, betul? Betul. Okey. Tandakan raib pada cara-cara untuk mengelakkan makanan tercemar. Maksudnya kita kena elakkan makanan tu daripada tercemar. Apa kita kena perlu buat? Okey. Yang pertama, gunakan kain pengelap yang sudah kotor. Betul ke salah? Salah. Sebab kita nak elakkan daripada ni. Salah. Okey, salah. Okey, yang kedua, mencuci tangan sebelum menghidangkan makanan. Betul. Betul? Betul? Okey. Allah. Betul je. Sekejap ya. Okey, sekejap. Kenapa betul? Sebab kita nak elak lah. Elak daripada kita termakan makanan yang kotor ataupun tercemar.
Okey, yang ketiga. Menggunakan peralatan dapur yang telah dicuci. Betul ke salah? Betul. Okey. Yang keempat, makanan adalah daripada sumber yang tidak segar. Boleh tak? Salah. Salah. Allah, salah. Salah. Ini salah. Sekejap. Okey, yang keempat salah. Okey, yang kelima, memastikan dapur yang digunakan adalah bersih. Betul. Okey, semua dah pandai ya. Okey. Seterusnya, senaraikan 3 faedah beradab ketika menghidang makanan. Cuba bagi tahu satu faedah beradab ketika menghidang makanan. Okey, apa yang kita dapat bila kita beradab ketika menghidang makanan? Dapat pahala. Lagi? Makanan kita tu akan bersih ke macam mana? Bila kita hidang dengan kita guna pinggan yang bersih. Jadi apa yang kita akan dapat? Terhindar daripada penyakit. Penyakit. Okey ni faedah. Ni awak kena ingat ni lah, faedah dia menjaga kebersihan makanan, tidak dihinggapi penyakit, menjaga maruah dan kehormatan tuan rumah, tidak memberi keselesaan Ada tamu. tetamu. Jadi yang inilah faedah menyediakan makanan dengan betul. Siapa tu yang tengah menyanyi tu? Okey, seterusnya yang kelima. Bulatkan perkara yang perlu dijauhi ketika menghidang makanan. Maksudnya kita kena jauhilah benda tu. Jangan buat benda tu. Antara 4 ni yang mana jangan ataupun dilarang perlu kita jauhi? 1, 2 dan 4. Mana? Yang ni. Yang ni kan? Yang ni. Okey. Sebab apa? Ada siapa-siapa boleh tolong terangkan? Sebab apa? Sebab dia kat Sebab kotor. Kotor lagi sebab apa? Cuba tengok. Dia tinggalkan Tak dia dekat basuh. sinki. Tak basuh. Lagi? Tak bersih. Tak bersih. Okey, kalau katakanlah bersih. kalau katakanlah awak guna peralatan yang kotor macam ni kan, apa kesan dia kepada awak punya diri? Lagi? Sakit perut lagi? Sakit perut. Muntah. Muntah. Lagi? Nak mati. Cerit-berit. Birik kah? Cerit-berit. Okey, itu dari segi kesihatan. Okey. Kalau awak bayangkan awak pergi dekat rumah kawan awak. Kawan awak tu hidangkan makanan menggunakan pinggan yang kotor. Apa perasaan awak? Perasaan saya teriak. Apa perasaan awak? Kawan awak bagi pinggan yang kotor. Dia tak bersihkan pun, dia bagi pinggan tu. Dia kata, jom kita makan mi goreng ni. Lepas tu pinggan tu dia tak cuci pun. Dia tak lap. Sepatutnya dia boleh tak buat macam tu? Tak boleh. Boleh. Betul. Okey, seterusnya ke-6. Kelaskan jawapan bagi adab menghidang makanan. Okey, yang mana satu hikmah, mana satu akibat. Hikmah ni benda yang baik. Akibat tu benda yang kesan buruk. Okey, hikmah dia apa? Amalan hidup yang sihat Betul. Lagi satu? dicontohi oleh masyarakat. Bagus. Okey, akibat tidak menjaga adab. Tetamu tidak selesa. Okey, betul. Bagus. Kita cemang. Betul. Pandai. Sebab apa tetamu tidak selesa? Sebab tinggal tu. Sebab apa? Sebab kita tidak menjaga adab lah. Kita tidak menjaga adab. Kita bagi pinggan yang kotor. Kita buat lambat-lambat melengah-lengahkan. Orang dah nak berbuka tapi kita buat lambat-lambat. Kan? Tak boleh lah. Jadi tetamu pun rasa tidak selesa. Oh, okey. Dia bagi
dekat saya pinggan yang kotor. Macam mana saya nak makan? Lepas tu lagi satu, okey, saya nak makan mi ni dengan sup. Tapi tak ada sudu. Macam mana saya nak makan? Takkan saya nak hirup guna mangkuk. Betul? Jadi, Betul. tetamu akan rasa tidak selesa. Betul? Betul. Okey, seterusnya. Very true. Okey, warnakan akibat tidak menjaga adab ketika menghidang makanan. Okey, keselamatan dan kesihatan diri tidak terjamin. Betul ke salah? Akibat. Salah. Maksudnya kalau kita tak jaga adab, benda tu lah akan jadi kesan pada kita. Salah. Keselamatan dan kesihatan diri tidak terjamin. Salah. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Mengeadkan tuan rumah, betul tak? Betul. Betul. Okey. Yang ketiga, murah rezeki. Kita tak beradab ketika menghidang makanan tapi murah rezeki. Betul ke? Salah. Salah. Senang dihinggapi penyakit. Betul. Betul. Sebab apa senang dihinggapi penyakit? Okey, tak menjaga adab kita Senang kotor. Okey. Tak jaga adab. Okey, jadi setakat ni kita dah jawab semua soalan. Jadi Ustazah nak tanya balik, apa antara adab ketika menghidang makanan? Dulu, mengelak pinggan mangkuk sebelum digunakan, tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih, menyusun dengan kemas, sediakan peralatan yang cukup. Yang keenam, hendaklah disediakan dengan segera. Okey, kalau boleh cuba awak hafal paling kurang 3. Ambil 3 mana-mana daripada sini, ambil 3. Cuba ingat. Ambil yang mudah-mudah je, tak apa. Boleh? Tu dekat. Ini tu dia. Ini tu dia. Ini tu dia. Okey. Dah ingat ke? Belum. Tak apa, walaupun kalau awak tak ingat ayat tu pun tak apa, asalkan awak faham. Awak bagi jawapan yang ayat mudah tu, tak apa. Contohnya adab menghidang makanan apa? Lap dulu pinggan. Macam tu. Tak guna pinggan mangkuk yang retak. Guna pinggan yang bersih. Susun dengan kemas. Ingat macam tu je. Boleh? Ambil je mana-mana sini. 2 ke 3 ke. Kalau dah, bagi tahu dah. Boleh? Ya, saya kira daripada 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, cuba sebut adab menghidang makanan. Masuk pinggan dengan kemas. Kemas. Okey, betul. Lagi? Pinggan. Itu pinggan dengan kemas. Dengan segera. Okey, betul. Lagi? Menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Betul. Lagi? Jangan menggunakan pinggan mangkuk yang sur. Yang bersih. Membasuh? Masuk alat pinggan dan alat dapur. Maksudnya kita kena cuci dulu, betul? Cuci dulu peralatan yang kita guna. Okey, lagi? Ada lagi ke? Tak ada. Ni. Mengelap, dah bagi tahu 3 kan? Mengelap, tidak guna pinggan mangkuk yang retak, guna pinggan yang bersih, susun dengan kemas, sediakan peralatan yang secukupnya, yang mencukupi. Kalau makanan awak tu kena guna sudu, perlu ada sudu lah.
Kalau makanan awak tu kena guna garfu, sediakan garfu lah. Kena cukup-cukup. Okey. Kelas kita sampai sini saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Jadi Ustazah pun nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kalau ada salah silap sepanjang Ustazah mengajar awak lah. Jadi siapa-siapa yang ada di kampung tu ataupun kat mana saja awak berada, jaga diri, ya? Cikgu. Ya Kak Fatih? Kalau cuti, kalau hari raya cuti saya masuklah sebab saya kapal. Okey. Okey, jadi siapa-siapa yang free next time kita jumpa lagi, boleh? Jadi untuk hari ini selamat berbuka puasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, jumpa lagi ya. Okey. Assalamualaikum. Sebelum kita tamatkan kelas, jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa? Wal as'innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat Raya Ustazah. Selamat Raya. Salam. Assalamualaikum. Selamat Raya. Salam. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Bye bye.